Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tujuan saya berada di sini ialah untuk membentangkan satu tajuk iaitu Kementerian Sumber Manusia. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang. Yang pertamanya, saya Sajaratul Nur binti Saiful Baharin 268441, kedua Muhammad Isa 268490, Muhana Rajah 268831, Muhammad Farul Riza 268862 dan akhirnya Muhammad Farid 268407. Pengenalan. Kementerian Sumber Manusia adalah kementerian yang bertanggungjawab kepada pembangunan kemahiran, pekerjaan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kesatuan sekerja, perhubungan, perusahaan, maklumat dan analisis pasaran buruh dan keselamatan sosial. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan visi dan misi. Visi jabatan menjadi peneraju dalam bidang pembangunan dan pengurusan sumber manusia bertaraf dunia. Visi jabatan membangunkan masyarakat industri yang produktif, bermaklumat, berdisiplin, penyayang serta responsif kepada perubahan persekitaran, perubahan ke arah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menambahkan peluang pekerjaan. Peranan dan fungsi, iaitu peranan bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja terjamin untuk menjadi peneraju dalam pembangunan sumber manusia, negara dan misi yang terakhir ialah untuk membangunkan sumber kerja, tenaga kerja yang mahir, berpengetahuan dan kompetitif dalam persekitaran perhubungan perusahaan yang harmoni dan berlandaskan keadilan sosial. Fungsi KSM berfungsi dan bertanggungjawab dalam mengemaskini dan melaksanakan dasar-dasar dan undang-undang perburuhan bagi mewujudkan tenaga kerja yang cekap, produktif dan berdisiplin di samping mempunyai nilai-nilai positif dan etika kerja yang baik. Fungsi mengurus secara cekap dan berkualiti berkecuali penyelesaian pertikaian di antara majikan dan pekerja untuk mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif, mengawas dan memantau perkembangan dan pergerakan kesatuan-kesatuan sekerja agar sentiasa teratur berdasarkan keputusan negara. Mengurus perhubungan antarabangsa dalam bidang pentadbiran perburuhan, kerjasama teknikal dalam perkara-perkara perburuhan dan pembangunan sumber manusia. Merancang dan membangunkan sumber manusia menerusi pengawalan dan analisis pasaran buruh bagi mengubah dasar-dasar perhubungan guna tenaga. Kaedah dan analisis dari konsep kepimpinan. Konsep kepimpinan. Status atau kedudukannya berperanan sebagai pengurus. Perancang dan kepribadiannya sebagai seorang yang diberi kuasa. Maksud kepimpinan. Satu konsep yang sukar dan kompleks kerana ia tidak terikat dengan penghasilan pengekalan arahan tetapi ianya menghasilkan perubahan. Contoh kepimpinan. Sekolah yang berkesan dapat diwujudkan dengan terdapatnya seorang pemimpin yang berwibawa. Sebenarnya terdapat banyak penulisan yang ditulis berhubung dengan pemimpin dan kepimpinan. Kepimpinan menurut tokoh. Staudinger 1948 dalam buku bertajuk Handbook of Leadership didapati hampir 5,000 makna kepimpinan didefinisikan dalam pelbagai bentuk. Misalnya, proses pengaruh kumpulan dan sosial, pertukaran perhubungan, ciri-ciri personaliti, betul-betul perlakuan dan sebagai makna kepada pencapai matlamat. Menurut Robert Plumer, menjelaskan kepimpinan melibatkan kedua-dua keupayaan atau kekuatan untuk meyakinkan orang lain bagi bekerja keras ke arah suatu matlamat dan kemahiran atau kebolehan untuk membantu mereka mencapainya. Edwin Handel menyatakan kepimpinan adalah satu proses pengaruh, mempengaruhi di antara pemimpin dengan pengikut. Walaupun pemimpin mempunyai kuasa tetap, kekuatan pengaruh lebih bergantung kepada pujukan daripada paksaan. James Corbett pula, seorang ahli pengurus, mendefinisikan kepimpinan dapat dijelaskan sebagai satu proses mempengaruhi ke atas kumpulan dalam situasi dan masa yang khusus yang dapat merangsangkan mereka
untuk berusaha secara sukarela bagi mencapai matlamat bersama. Kepimpinan formal. Wujud apabila seseorang individu atau kumpulan memainkan peranan kepimpinan ke atas pengikutnya mengikut autoriti formal yang diperoleh lanjutan dari posisi beliau dalam hierarki organisasi. Kepimpinan tidak formal wujud dalam suatu situasi apabila seorang individu tanpa sebarang autoriti formal berjaya mempengaruhi orang lain. Penghormatan dan seterusnya ikutan yang akan diberikan oleh orang lain kepada pimpin tidak formal mungkin disebabkan oleh tarikan berkarisma atau kerana suatu tindakan yang lebih telah beliau tunjukkan. Kaedah yang digunakan dalam aspek transformasi teori konflik. Teori konflik adalah teori yang menganggap bahawa perubahan sosial tidak berlaku melalui proses menyesuaikan nilai-nilai yang membawa perubahan. Tetap terjadi akibat konflik yang menyebabkan kompromi yang berbeza dari keadaan asal. Teori ini didasarkan pada pemilikan kemudahan pengeluar sebagai unsur utama pemisahan kelas dalam masyarakat. Teori konflik muncul sebagai reaksi terhadap kemunculan teori struktur fungsional. Pemikiran Karl Marx. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik mula menyebar. Teori konflik menyediakan alternatif kepada teori struktur berfungsi. Terdapat beberapa anggapan asas dari teori konflik ini. Teori konflik adalah tanpa nama dari teori struktur fungsional, di mana teori struktur fungsional memberi penekanan yang besar terhadap ketenteraman dalam masyarakat. Intervensi pertubuhan dalam organisasi. Secara umumnya, konflik itu tidak dapat dihapuskan atau diatasi sepenuhnya. Ini disebabkan apabila sesuatu konflik itu telah diatasi atau diselesaikan. Mungkin pula akan muncul konflik yang lain dalam bentuk yang berlainan juga. Dalam sesebuah organisasi, apa yang sering kali berlaku ialah konflik individu dengan individu, individu dengan kumpulan dan kumpulan dengan kumpulan. Justru itu, beberapa saranan yang dikemukakan di sini adalah ditumpukan khusus untuk mengurangkan atau mengatasi konflik di dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, 4 garis panduan urus konflik. Yang pertama, mengambil langkah mengelak berlakunya konflik adalah lebih baik. Yang kedua, amalkan sikap bertolak ansur. Yang ketiga, mengamalkan sikap toleransi. Dan yang keempat, bersaing secara positif. Seterusnya kita pergi kepada halangan-halangan perubahan yang dijangka. COVID-19 menguji kepimpinan organisasi pelbagai sektor di seluruh dunia. Ianya mempunyai impak jangka panjang dan sangat mencabar. Ketidakpastian menghadap pandemik menyukarkan organisasi dan komuniti, sekaligus menuntut pemimpin melakukan transformasi dalam corak kepimpinan. Pemimpin perlu segera bertindak kepada kehendak persekitaran organisasi. Ianya mungkin tidak terkandung dalam perancangan organisasi kerana dipengaruhi keadaan tidak menentu dan bukan sesuatu rutin. Era COVID-19 ialah masa paling sesuai bagi pemimpin menunjukkan mereka mempunyai komitmen terhadap kerja serta pihak berkepentingan. Pandemik ini mempunyai impak di luar kawalan kita. Sebagai contoh, organisasi selain perkhidmatan penting ditutup seluruh negara sebelum ini. Semestinya memberi kesan dari aspek emosi, sosial dan ekonomi. Peranan pemimpin menghulurkan bantuan dan sokongan kepada pihak memerlukan membentuk kepercayaan jangka panjang serta membuka ruang bagi orang ramai untuk terus membantu. Dalam mengatasi cabaran ketahanan, memerlukan kepimpinan yang menggunakan kekuatan idea, merangsang penerokaan, memikirkan alternatif bagi beberapa perkara, memupuk inovasi dan membangunkan kecekapan baru untuk merealisasikan kemakmuran negara. Pada zaman ini, inovasi bidang politik, ekonomi dan sosial berkembang pesat seiring dengan perkembangan sains dan teknologi untuk mengubah wajah dunia
dan persaudaraan antarabangsa sepenuhnya. Kepimpinan yang berwibawa perlu memiliki dua kemahiran khusus, iaitu kemampuan untuk menghadap perubahan dan berdepan kenyataan serta berani untuk memikul tanggungjawab untuk mencipta masa depan yang lebih sejahtera. Memiliki kedua-dua kemahiran tersebut sangat penting untuk kelangsungan hidup dan keharmonian dunia. Kesimpulannya, apa yang kita dapat rumuskan sini adalah secara keseluruhannya ini adalah berkisar secara umum mengenai konsep masyarakat secara sosio dan juga konsep organisasi, yang mana organisasi semakin memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Masyarakat tidak boleh dipisahkan daripada organisasi, yang mana jika dilihat dari sudut akar umbi penubuhan organisasi adalah berdasarkan gabungan daripada keperluan dan juga kehendak masyarakat. Keberkesanan sesebuah organisasi dan hubungan masyarakat juga diketengahkan agar dapat memberi penjelasan bahawa segala tindakan dan penyelarasan aktiviti di antara masyarakat dan organisasi adalah untuk kepentingan dan manfaat bersama. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.